Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Muhammad Bakri bin Abdul Malik, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah PPD Maran. Barisan SIP Plus yang diketuai oleh Tuan Haji Rosli dan Ustaz Abdul Rahim, dan juga seterusnya semua GPK 1 yang terlibat dalam sesi penantaran pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Bakri atas kesudian untuk bersama-sama kita pada petang ini. Meskipun kekangan masa, Encik Bak sebenarnya baru sahaja sampai di Kuala Terengganu untuk bersama-sama dengan Majlis MGB Maran yang diadakan di Kuala Terengganu. Untuk itu terima kasih diucapkan. Jadi sebelum kita teruskan penantaran kita pada petang ini, saya persilakan terlebih dahulu Ustaz Cik Muhammad Hashim bin Cik Omar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami panjat kesyukuran penuh pengharapan. Kurniakanlah pertemuan kami dalam program sinergi PPD Replika 1+2 baharu standard quality ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu, agar kami memperolehi manfaat dan kebaikan daripadanya. Seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang tidak Engkau redai. Kami pohonkan darimu, semoga pertemuan dalam program ini kami dikurniakan limpahan ilmu yang berguna dan kepahaman yang berlandaskan wahyu-Mu. Limpahilah keberkatan terhadap usaha-usaha kami. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda-minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan yang benar-benar memberi kebaikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu, agar Engkau anugerahkanlah kepada kami kesabaran yang kuat, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat, semangat muafakat yang padu, dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Rabbana atina fid dunya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Cik Muhammad Hashim atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga dengan bacaan doa itu tadi majlis kita pada petang ini sama-sama dalam rahmat Allah. Okey, seterusnya terlebih dahulu saya persilakan Encik Muhammad Bakri bin Abdul Malik, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah PPD Maran untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Maslan Nasri selaku pengacara dan juga fasilitator lah untuk menerangkan penantaran pada hari ini. Seterusnya barisan SIP, Tuan Haji Rosli, Tuan Haji Rahim, barisan para pegawai, tuan sekali pegawai dari sektor pengurusan sekolah yang turut hadir pada hari ini. Juga barisan guru penolong kanan 1, mendengar dan rendah, dan juga wakil-wakil lah ya, daripada sekolah-sekolah yang dapat hadir bersama pada hari ini. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersama pada petang ini dalam satu lagi sesi yang berkaitan dengan SKPNG itu, yang perlu diberikan pendedahan kalimat yang berkaitan dengan SKPNG itu,
yang terkini lah, yang terbaru. Ya, baru-baru ni kita telah pun memanggil ramai 24 buah sekolah bagi rintis, ya, bagi menerangkan tentang SKP menyentuh ini, dan pada hari ini kita telah tambah lagi kepada 46 buah sekolah yang bersama-sama dikenali sebagai RS21 dan juga kumpulan K2, ya, K2 bagi kumpulan-kumpulan yang ada pada hari inilah. Jadi insya-Allah lah, jadi semua sekolah dalam daerah Maran ini akan mendapat taklimat yang berkaitan SKP itu ini sebelum tarikh akhir dia yang telah ditetapkanlah oleh pihak Nazir ataupun pihak BPD lah, ya. Saya dimaklumkan tadi tarikh akhir dia telah dilanjutkan lah. Cik Mas telah pun mengeluarkan satu makluman yang baru kepada semua sekolah berkaitan dengan pelanjutan tarikh tersebut disebabkan oleh sesi persekolahan kita yang ini. Jadi saya amat mengharapkanlah agar semua sekali peserta yang ada pada hari ini dapat memberi tumpuan. Semoga apa yang nak ditatarkan ini, ya, yang ditatarkan ini akan jelas dan memudahkanlah semua sekolah mengambil tindakan dan juga menyelesaikan apa-apa saja yang berkaitan dengan SKP itu ini, ya, terutama sekali bagi sesi tahun 2022 nanti. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan ini nanti akan lebih jelas lah, ya. Jika ada masalah nanti sama ada rujuk dengan kita di BPD ataupun rujuk dengan RS kita lah yang telah mendapat taklimat ini lebih awal, ya, terlebih awal daripada jemaah Nazir. Itu perkara utama yang saya nak sampaikan berkaitan dengan ini. Saya nak pergi kepada perkara yang kedua, ya, pada semua JPK 1 ada pada hari ini. Untuk makluman JPK 1 ialah setiausaha PBPP, ya. Minggu lepas telah keluar beberapa kali lah, keluar yang status terkini berkaitan dengan pengisian PBPP. Oleh itu tarikh akhir dia yang telah tuan-tuan semua sedia maklum ialah pada 29 hari bulan November bersamaan dengan hari Isnin. Bermakna kalau hari ini tinggal lagi lebih kurang dalam 6 hari ataupun 7 hari lah untuk kita mengambil makluman dan mengambil tindakan. Suka saya nak maklumkan berkaitan dengan PBPP ini. Jadi saya amat berharaplah kepada semua JPK supaya ada pergerakan berlaku, ya, bukannya status sekolah tu masih kosong lagi, masih tunggu lagi, ya. Kurang-kurangnya telah ada peratus peningkatan peratus dari semasa ke semasa tentang pengisian PBPP ni, ya. Harapan begitulah, ya. So langkah keselamatan, saya suka nak menegaskan bahawa dalam pengisian skor PBPP ni, seperti mana yang saya sedia maklumkan, ya, iaitu tuan-tuan selepas mengisi tu tuan-tuan simpan, kemudian tuan-tuan cetak, kemudian dah yakin dah tuan-tuan klik simpan selagi, dah yakin tu tuan-tuan bolehlah buka dan juga tandakan tik ada kotak dan menekan button hantar. Itu maksudnya dari segi langkah keselamatan lah, ya. Walaupun telah dimaklumkan kepada saya secara lisannya bahawa skor tersebut kalau kita dah isi dia auto save, ya, dia auto save. Jadi sebagai langkah keselamatan lah supaya tuan-tuan tidak rasa risau dan bimbang kaitan dengan pengisian skor tersebut, ya. Harapannya pengisian skor ini menjelang 29 hari bulan selesai semua bagi sekolah di dalam daerah Maran. Dan kalau lagi awal lagi baguslah, lagi bagus sebab tarikh akhir 29 kalau dapat selesai pada hari Jumaat ni lagi baguslah, ya, lagi baguslah kita dapat menyelesaikan semua sekali. Kalau ada para bangkit boleh lagi kita selesaikan dekat awal. Itu berkaitan dengan PBPP, ya, tuan-tuan. Okey. Yang ketiga, suka saya nak menyentuh tentang berkaitan dengan COVID-19, ya. Ramai guru-guru kita di kalangan guru-guru kita telah terkena COVID-19 ni, ya. Jadi tindakan sekolah apabila telah terkena COVID-19 ni positif, ya, confirm positif,
kena membuat laporan dalam APDM, membuat laporan dalam APDM bagi guru-guru yang okey. Kemudian yang kedua, kenal pasti sisi satu bagi guru yang berkenaan. Yang rapat lah, yang maksudnya memang duduk sebelah, duduk di sebelah dia betul, kemudian mungkin dia masa tu tak pakai mask, mungkin dekat sangat duduk, kalau kata dekat sangat. Jadi dia sisi satu tu dia kenalah membuat RTK, membuat RTK kendiri, sebab pihak kesihatan, biasanya pihak kesihatan sekarang ni kalau tidak ada gejala, pihak kesihatan tidak akan panggil untuk membuat swab test dan sebagainya lah. Jadi sebagai langkah awal bagi sekolah yang berkenaan, jadi bolehlah maksudnya meminta guru yang berkenaan ataupun pegawai ataupun staf yang berkenaan supaya mengambil tindakan awal dengan membuat RTK sendiri untuk keselamatan kita di sekolah dan juga untuk keselamatan keluarga lah, ahli keluarga dia juga. Bagi yang jauh, yang perlukan dia sisi satu yang jauh, bermakna pada masa itu dia mungkin duduk di meja yang jauh, tapi oleh kerana dia berada juga dalam bilik yang sama, kemungkinan dia tidak ada apa-apa, dia sebagai langkah keselamatan dia boleh juga membuat RTK. Biasanya RTK ni kalau kita buat 2 kali, tiada ada apa-apa dan kita tidak bergejala, jadi kita maknanya sihat lah biasanya. Pihak kesihatan KKM tak akan panggil kita lah untuk apa-apa, kecuali yang rapat. Jadi sehubung dengan itu, suka saya nak maklumkan bahawa kepada semua JPK1 supaya sentiasa mengingatkan rakan-rakan kita di sekolah supaya mengamalkan langkah-langkah keselamatan berkaitan dengan SOP COVID-19 ini, supaya jaga penjarakan, pakai penutup muka, basuh tangan selalu, segi itu kena jagalah supaya kita dapat mengelakkan daripada perkara ini merebak kepada keseluruhan sekolah tersebut. Jadi seterusnya, saya juga suka nak memaklumkan bahawa berkaitan dengan COVID-19 juga, sekiranya ada yang positif di sekolah, pihak sekolah kena maklumkan kepada pihak PKD tentang situasi tersebut dan tanya dia berkaitan dengan situasi sama ada penutupan kelas ataupun sekolah. Hanya pihak nasihat ataupun arahan pihak PKD saja ataupun KKM saja yang boleh mengarahkan kepada kita untuk melaksanakan penutupan kelas ataupun penutupan sekolah. Jadi bila dapat makluman tersebut berkaitan dengan perkara itu, segera maklum pada saya berkaitan dengan situasi tersebut yang berlaku di dalam sekolah masing-masing. Jadi harapan saya berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan sangat alert lah tentang COVID-19 ini dan sama-samalah kita jaga dan kita hindari diri kita daripada COVID-19 ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang selesa, selamat dan juga memudahkan melaksanakan urusan-urusan kita di penghujung tahun ini, di penghujung tahun ini. Jadi saya ingat itu sajalah yang berkaitan dengan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang ditatarkan oleh Encik Mas Nasri nanti akan memberi input yang berguna lah untuk kita dalam proses kita melaksanakan SKPNG itu pada tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Bakri Abdul Malik selaku Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah Pilimaran atas ucapan dan tipan tadi. Semoga dalam makluman dan tindakan kita bersamalah selaku SLT di sekolah. Barisan SIP dan para peserta sekalian, sebelum kita pergi ke penataran yang khususnya untuk kumpulan K2 berkaitan dengan model baharu SKPNG 2, saya nak berkongsi lah. Awak itu ke? Okey. Terlebih dahulu saya ingin berkongsi surat yang baru saja di-emailkan pada pagi tadi oleh pihak JPN Pahang berkaitan dengan lanjutan tempoh pengisian skor penyelenggaraan kendiri sekolah PKS untuk SKPNG 2.
Okey, yang ini cikgu berkaitan dengan pengisian dalam portal NKRA yang telah cikgu laksanakan, yang pada asalnya tarikh tutup dijadualkan pada 15 Disember 2021. Okey. Terima kasih diucapkan kepada sekolah-sekolah yang telah pun menyiapkan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan status pengisian tu. Okey. Oleh sebab sekolah akan dilanjutkan sesi persekolahan 2021 ini sehingga ke bulan Mac. Jadi pihak KPM mengambil keputusan lanjutan tempoh pengisian skor penilaian PKS SKPMG 2 yang tuan-tuan tengah isi sekarang, yang berakhir 15 Disember sepatutnya dilanjutkan sehingga ke 15 Februari. Baik. Tadi ada surat dari KPM, yang ini surat dari JPN sendiri. Okey, dan atas surat yang sampai ini saya pun telah pun mengemailkan surat berikut kepada semua sekolah. Ya, saya harap dalam penerimaan cikgu dan dalam tindakan dan makluman semualah. Ya. Jadi cikgu masih ada lagi masa sehingga ke 15 Februari yang ditetapkan oleh pihak JNJK. Tapi untuk peringkat JPN dan peringkat PPD sendiri mengharapkan agar kita tidak menunggu sehingga ke tarikh akhir, kerana saya perlu sediakan borang bersatu untuk saya hantar pula kepada pihak JPN nanti. Jadi sebelum 1 Februari itu diharapkan semua sekolah PPD Mahran, sekolah rendah dan juga sekolah menengah telah pun siap mengisi skor PKS dalam portal NKRA untuk 2021. Baik, berikut saya paparkan status pengisian ya. Jadi yang dah hijau semua tu untuk standard 1 sehingga standard 4. Ya, artinya sekolah cikgu dah siap isi. Cabas dan tahniah lah. Standard 5 ni memang semua merah cikgu, dan standard 5 ni akan disediakan oleh pihak NKRI sendirilah. Memang butang dia merah, kita tak boleh nak akses pun. Ya. Jadi yang ni sekolah-sekolah yang telah pun siap mengisi dengan jayanya, yang hijau. Jadi yang butang merah dan butang merah tu memang tak bergerak langsung, belum diisi. Kuning tu dalam proses lah. Ya. Okay, yang ni untuk sekolah rendah. Dan ini pun untuk sekolah rendah sebanyak 52 sekolah rendah. Baik, untuk sekolah menengah, berikut dipaparkan status pengisian. Okey. Jadi sama jugalah, ya. Ya, rumusan dari ini sehingga 23/11/2021, saya semak jam 12.30 tengah hari tadi. Okey, sekolah rendah yang telah siap mengisi 28 daripada 52 buah sekolah. Okey, 53.84%. Dan sekolah menengah 10 hingga daripada 18 buah sekolah membawa kepada persen 55.55%. Syabas dan tahniah kepada pihak sekolah yang telah pun berjaya. Baik, adakah pihak sekolah boleh mengubah markah apabila dah siap? Okey. Jadi cikgu diberi masa sehingga 15 Februari. Jadi cikgu pun masih lagi boleh mengemas kini markah seandainya cikgu ada tambah apa-apa aktiviti dan membeli nilai kepada penskoran PKS sekolah cikgu lah. Ya. Cikgu boleh tambah sehinggalah sebelum 15 Februari untuk peringkat JNJK, NKRA dan peringkat kita sendiri. Cikgu saya mintalah kerjasama daripada semua sekolah untuk menyelesaikan pengisian PKS SKPMG 2 dalam portal NKRA pada atau sebelum 1 Februari 2022. Jelas ya cikgu ya? Ini berkaitan dengan portal NKRA SKPMG 2 untuk 2021. Selepas ini baru saya akan mulakan dengan penataran untuk kumpulan K2 model baharu SKPMG yang akan digunakan pada 2022. Baik. Jelas ke cikgu yang ini? Jelas. Jelas ya? Jelas. Baik. InsyaAllah jelas. Baik. Cikgu, sebenarnya untuk sekolah RS21 yang telah pun menerima taklimat dan bimbingan daripada pihak JNJK sendiri, sekolah sebanyak 24 buah sekolah ini sepatutnya
akan membimbing sekolah K2 dalam PPD Maran. Tapi apabila file zip yang sampai kepada saya pada hari Jumaat petang selepas waktu pejabat, apabila saya teliti, due date yang diberi ialah pada 30 November. 30 November, sekarang kita dah 23 November, bermakna cikgu ada masa dalam kurang 7 hari sahaja untuk selesaikan pengisian tersebut. Berbanding dengan kumpulan RS21, mereka ada dalam 2-3 minggu. Ya cikgu? Oleh sebab itu, kalau saya lepaskan kepada sekolah RS21 memberi bimbingan tanpa saya pantau, jadi amat menyusahkan nanti kerana takut ada keciciran daripada pihak sekolah yang tak sempat adakan penataran. Kerana saya faham masa ini cikgu-cikgu terlibat dalam banyak sangat kerja yang harus disegerakan dengan PBPPP-nya lah, dengan catch up plan-nya lah, dengan PSS-nya lah. Jadi untuk sebagai langkah kontingensi saya lah sepatutnya benda ini berlaku RS21 antara sekolah RS21 dan sekolah K2. Tapi saya ambil inisiatif pada hari ini untuk memberi sedikit taklimat penataran kepada sekolah K2 dengan sambil dibantu oleh sekolah RS21 yang ada bersama kita pada petang ini. Kalau saya ada tertinggal maklumat, sekolah RS21 ni saya mintalah untuk tambah supaya kita dapat memahamkan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kumpulan K2 PPD Maran untuk model baharu SKPMG2 ni yang kita panggil Quality at Sekolah lah. Boleh cikgu? Jadi kalau saya terpanggil lah mana-mana sekolah RS21 untuk jelaskan beberapa item tu, saya harap dapat kerjasama lah Okey, dan kita juga pada hari ini akan dibantu oleh Tuan Haji Rosli Musa dan juga Ustaz Abdul Rahim yang juga turut bersama-sama dengan saya ketika dapat pendaftaran daripada pihak JNJK dan juga bimbingan berfokus yang diadakan pada minggu lepas. Jadi sekolah-sekolah RS21 telah pun menerima bimbingan berfokus dari pihak JNJK pada minggu lepas dan mereka diberi tugasan sebenarnya bermulai minggu inilah untuk mengadakan bimbingan kepada sekolah-sekolah K2. Okey cikgu, jadi saya teruskan. Ini 24 buah sekolah RS21 yang telah pun siap dan telah pun menghantar tugasan kepada pihak JNJK. Okey. Jadi soalan RS21 ni rakan SKPMG. RS ni merupakan rakan SKPMG 2021 lah. Pada pihak PPD seramai 24 buah sekolah ni telah selesai. Dan jadi sekarang ni mereka bertanggungjawab untuk membimbing. Kiranya 24 buah sekolah ni adalah mentor kepada kumpulan K2 PPD Maran yang belum lagi mengisi pengisian instrumen rintis ni. Jadi selepas ini dapatnya penataran daripada pihak saya dengan dibantu oleh pihak SIP dan juga RS21 yang lain. Saya harapkan seandainya sekolah K2 menghadapi sebarang masalah, bolehlah merujuk kepada sekolah RS21 yang menjadi mentor kepada cikgu-cikgu. Dan bersama surat panggilan taklimat penataran semalam, saya telah lampirkan program sinergi replika 1+2 iaitu sekolah RS21 dan sekolah K2 yang terlibat. Jadi di sini kalau kita lihat SMK Srijaya akan dapat 2 buah sekolah, SMK Maran, SMK Jengket 6. Okey, sekolah RS21 ni telah menerima penataran cikgu dan mereka juga telah menerima bimbingan. Jadi seandainya sekolah menengah Tengku Abang Azam menghadapi masalah selepas ini untuk mengisi instrumen rintis ini, bolehlah rujuk kepada Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Jengke 18. Untungnya untuk sekolah-sekolah RS21 ini cikgu, masa taklimat saya panggil juga PGB bersama untuk dengar taklimat agar perkara ini dalam makluman mereka dan tindakan mereka, kerana mereka akan menjadi mentor untuk sekolah K2. Harap jelaslah itu. Tapi pada hari ini MGB tak ada, mereka di Terengganu untuk mesyuarat pengurusan. Jadi hari ini saya hanya memanggil
GPK pentadbiran yang menjadi nadilah kepada penggerak SKPMG 2 di sekolah. Okey. Jadi ini untuk 12 buah sekolah tahap awal, ini 12 sekolah lagi yang kedua ya. Jadi sekolah jengka 1 berpairkan dengan SK jengka 2, sebuah sekolah je lah. Oleh kerana kita ada 70 buah sekolah, 2 buah sekolah RS21 hanya mendapat satu sekolah bimbingan saja. Okey. Jadi saya harap yang ni tak ada pertikaian cikgu-cikgu. Selepas ini sekolah jengka 9 ataupun sekolah Tanjung Perang, seandainya hadapi masalah pengisian, cikgu boleh rujuk terus pada sekolah SK jengka 10, bercakap dengan GPK pentadbiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya harapkan perkara itu berlakulah. Baik. Yang ini surat punca kuasa mula-mula yang program ini dijalankan. Saya bertanya juga kepada Tuan Haji Haizam, Nazir Kanan Jemaah Nazir Pahang lah, punca kuasa untuk jalankan kepada K2 ini. Okey, belum diadakan lagi, tapi jadualnya memang 30 November sekolah K2 kena submit semua tugasan kepada pihak PPD dan pihak PPD akan satukan dan hantar kepada pihak JNJK Pahang lah. Ya. Baik. Dalam surat semalam juga cikgu saya lampirkan panduan pengisian skor instrumen rintis SKPMG 2 kualiti at sekolah. Okey, yang ni saya terangkan dulu. Selepas ni kita akan buat sesi yang cara lah ya. Kita tunjuk cara untuk mengisi itu supaya cikgu dapat gambaran selepas ini. Okey, tanggungjawab PPD, penyerahan instrumen rintis kepada sekolah K2, saya telah ambil catatan ni, dah ambil maklum dan tindakan pada hari semalam. Penyerahan maklum balas replika 1+2 juga bersama dengan surat semalam saya lampirkan, memaklumkan kepada sekolah K2 RS21 yang akan menjadi pembimbing dalam pengisian tapak juga saya telah lampirkan dalam surat panggilan taklimat penantaran kita pada hari ini. Ya cikgu? Baik. Untuk sekolah K2, apa yang cikgu perlu buat? Okey, terima instrumen rintis dan maklum balas replika 1+2. Saya harapkan semua sekolah dah dapatlah ya. Okey, dan sekolah K2 akan mengisi instrumen rintis tapak SKPMG 2 kualiti at sekolah. Juga telah di-emailkan dan juga saya telah sertakan dalam grup WhatsApp GPK 1 Baik. Okey, sekolah K2 merujuk kepada sekolah RS21 sekiranya terdapat kemusykilan dalam mengisi instrumen rintis tapak SKPMG 2 kualiti at sekolah. Di sinilah kita mengharapkan bimbingan daripada sekolah RS21 kepada sekolah K2 seperti yang telah disenaraikan. Ya, jadi saya harap tak ada timbul isu lah. Sekolah saya jauh daripada sekolah yang ni. Kenapa sekolah saya ni jenuh? Sekolah ni dijumpa, macam mana nak berjumpa? Cikgu gunakan medium yang boleh memudahkan urusan kita. Tapi masalah ini dapat diselesaikan. Saya harap begitulah. Baik. Sekolah K2. Penyerahan instrumen rintis tapak SKPMG 2 kualiti at sekolah. Sekolah K2 hanya perlu hantar tapak induk 01 kualiti at sekolah saja kepada PPD. Baik, sekolah RS21 kat sini ada perubahan tak? Siapa boleh jawab? Sekolah RS21 SK jengka 4 sama tak dengan yang masa sekolah RS21 buat? Lain sikit tuan. RS21 banyak lagi dia punya. Ya, betul. Ya, jadi untuk tapak yang ni saya hantar kepada cikgu tu ada berapa? 9 ke 10 saya rasa ya. 9 tapak bentuk Excel. Kalau sekolah RS21, terima kasih Cikgu Fatah, RS21 mereka kena hantar ke semuanya kembali daripada 01 sehingga 06. Tapi untuk kebetulan K2 ni dipermudahkan, buat kerja tu masih sama di tapak yang dibagi 01 sehingga 06, tetapi yang perlu disubmit, yang perlu dihantar kepada PPD, yang perlu betul maklumatnya ialah tapak induk 01. Sementara nanti saya akan tunjukkan bersama-sama untuk kita tahulah ya. Dan saya harapkan cikgu-cikgu telah pun muat turun fail yang telah saya hantar supaya pada petang ni kita dapat sama-sama buka dan sama-sama buat.
sikit-sikit untuk kita faham jalan kerja, cara kerja kita yang kita perlu buatlah. Sebelum pihak K2 menghantar folder, kena renamekan, kena renamekan folder berikut kepada kod sekolah underscore rintis 2021. Contoh kalau CBA, kita CBA CBA 9113 lah, underscore rintis 2021. Cikgu kena namakan semula folder cikgu tu. Kalau tak semua namanya sama, tak tahu sekolah mana. Jadi sebelum yang ni kena ambil maklum cikgu, sebelum hantar balik kepada saya ke dalam email, saya akan bagi email cikgu. Cikgu boleh cikgu perlu menamakan semula folder berikut ikut kod sekolah cikgu, huruf besar semuanya, underscore rintis 2021. Dan seperti saya maklumkan tadi, tarikh akhir hantar tapak rintis yang 01 ni yang kena hantar kepada PPD pada 30 November 2021. Sebab itulah apabila saya lihat pada tarikh itu, hari terima pula makluman tu dari hari Jumaat petang selepas waktu pejabat, Sabtu Ahad hari cuti. Saya tak nak ganggu cikgu-cikgu kerana saya tahu cikgu-cikgu pun bekerja semau-maunya sepanjang minggu untuk siapkan catch up plan tu semua. Baik. Dan hari Isnin saya siapkan surat. Hari inilah baru dapat siapkan, baru kita dapat jalankan pendaftaran untuk cikgu-cikgu. Saya harap jelaslah cikgu kenapa PPD ambil langkah lambat. Sebenarnya bukan lambat cikgu, kami pun dapat lewat. Pihak RS21 dapat bimbingan pada hari Rabu. Hari Khamis pihak JNJK belum lagi menghantar tapak SKPMG yang telah ditambah baik katanya. Dan hari Jumaat belah petang selepas waktu pejabat saja saya dapat tapak tu. Jadi saya ambil keputusan, saya tak nak ganggulah hujung minggu cikgu. Saya mulakan pada hari Isnin. Hari inilah saya baru sempat untuk kita jalankan pendaftaran tu cikgu. Jadi saya harap dalam tempoh 7 hari ini cikgu dapat menggerakkan beberapa orang cikgu untuk menyiapkan skor-skor ini. Tapi cikgu untuk cikgu akan untuk yang pelan K2 ni saya rasa kebanyakan skor tu telah ada. Cikgu boleh gunakan skor yang telah cikgu masukkan dalam portal NKRA untuk 2021 ni, cikgu ambil balik. Boleh guna skor itu dan cikgu cuma copy and paste saja ke dalam tapak yang diberi ni, tapi cikgu ada sedikit penambahbaikan. Dia klik-klik dia ada lain sikit lah, nanti kita akan tunjukkan sama-sama Baik. Kemudian K2 apabila dah siap ini, cikgu semua K2 sebuah sekolah seorang je lah, GPK 1 lah, saya harapkan main peranan untuk menjawab maklum balas gunakan link yang dibagi ataupun kod QR yang saya lampirkan juga dalam surat panggilan pendaftaran semalam cikgu. Jadi PPD selepas menerima daripada tapak cikgu, tapak daripada sekolah ke semua 46 buah sekolah pada 30 November ni, saya kena satukan dan saya kena hantar instrumen yang cikgu siapkan itu kepada pihak Jemaah Nazir Negeri Pahang. Okey cikgu. Setakat ni jelas cikgu boleh? Mas. Tuan. Ya. Kalau RS21 dia ada SQ dia, adakah K2 ni perlu lantik SQ dia juga ke? Tak berjelas. Kalau masa kami dulu RS21 tu ada SU, ada PGB dan ada PGB1. Jadi K2 ni perlu ke lantik SU untuk ni program ni? Okey, ini atas keperluan sekolah. Okey, cikgu boleh ada SU, SKPMG 2 untuk membantu cikgu-cikgu. Tapi cikgu harus ingat, untuk yang ni cikgu kena latih juga GPK yang lain. Kerana GPK Core dan GPK HAM kena isi bahagian masing-masing untuk bahagian core curriculum dan untuk bahagian HAM. Cikgu jangan beratkan kepada cikgu sahaja mengisi.
kerana mereka juga kena isi. Cuma apabila mereka mengambil file yang berkaitan dengan pengisian yang harus mereka buat itu, kemudian baru kita akan satukan pada file induk 01 inilah, induk 01 kualiti sekolah. Jadi untuk menjawab pertanyaan cikgu tadi, digalakkan untuk memudahkan urusan cikgu boleh. Okey, mohon bantuan daripada SU SKPMG dan juga GPK yang lain lah, masing-masing memainkan peranan. Boleh cikgu? Baik. Jadi untuk tapak yang saya telah hantar tu ada satu nama instrumen induk, nama failnya 01 kualiti at sekolah. Fail inilah yang cikgu perlu hantar kepada PPD. Fail induk 01 kualiti at sekolah ni saja cikgu perlu hantar. Okey, apa yang cikgu perlu buat dalam fail ini? Membuat pengisian pada sheet kekuatan kami. Okey, satu kekuatan kami cikgu kena isi. Membuat pengisian pada sheet PPS, Pasukan Pelaksanaan Standard. Betul cikgu? Okey. Kemudian 3, membuat pengisian pada sheet pengurusan. Okey. A, klik pada nombor aspek untuk tujuan pengisian aspek yang berkenaan. Klik pada butang pengurusan biru untuk kembali ke sheet pengurusan. Okey, yang ni kalau cikgu tak nampak lagi, kejap lagi kalau kita tunjukkan nanti cikgu akan faham lah. Ya? Baik. Yang kedua, panitia mata pelajaran. Dia bagi nama 02 kualiti at sekolah panitia. Salin sheet rumusan tapak ini ke dalam sheet yang disediakan pada tapak 01 kualiti at sekolah. Fail ini ada dua cikgu, MP1, MP2. Cikgu hanya mengisi 2 mata pelajaran sahaja. Tidak perlu cikgu senaraikan semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Oleh kerana ini rintis, cikgu hanya mengisi 2 panitia sahaja. Jadi satu panitia, satu fail. Panitia pertama, panitia kedua. Jadi sheet rumusan tu cikgu kopi, sheet dia, sheet tu markah tu nanti cikgu akan kopi dan kita akan paste dalam kualiti at sekolah 01 ni. Okey. Begitu juga dengan co-curriculum. Co-curriculum dia dah ada sheet dia sendiri, kelab dan persatuan. Salin sheet rumusan juga dan kena paste pada 01 kualiti at sekolah. Okey, fail kualiti sekolah dan kelab persatuan ni hanya satu saja. Satu saja. Kelab persatuan pilih satu saja. Okey, panitia pelajaran pilih 2. Kelab persatuan pilih 1. Badan uniform pun cikgu pilih 1. Co-curriculum, sukan dan permainan pun cikgu pilih 1. Jadi cikgu bukan senaraikan semua cikgu. Untuk perkara 3, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, cikgu hanya pilih 1 sahaja. Sukan permainan, badan beruniform dan co-curriculum. Kelab dengan persatuan tu. Cikgu pilih 1 saja. 1 untuk kelab persatuan, 1 untuk badan beruniform, 1 sukan dan permainan. Apa sahaja, tak tertakluk, tak ditetapkan badan uniform kena mengangkat. Tidak. Cikgu bebas pilih 1 sahaja. Baik. Untuk pasukan pelaksana standard ni pun cikgu bukan semua cikgu kena isi. Cikgu kena isi hanya 5 nama sahaja dan pada mana-mana aspek yang cikgu nak isi. Bukan kena isi ke semua keseluruhannya, dipermudahkan. Okey, sama seperti untuk RS21. Yang ini tapaknya lebih kurang dengan RS21. Cuma waktu penghantaran itu sahaja dipermudahkan hanya antara 01 kualiti at sekolah. Bukannya ke semua. Bukannya ke 6 tapak tu boleh dihantar. Hanya 1 saja. Okey? Baik. Dan juga pencerapan. Pencerapan PDP, cikgu dia nak 3 orang guru sahaja. Bukan semua guru. Kalau semua cikgu ada dalam 26, bukan 26 yang cikgu kena sertakan, cikgu hanya pilih 3 orang guru sahaja. 3 orang guru ni, jadi tapak yang ni ada 3. 06 ni ada 3, PDP 1, PDP 2, PDP 3. Untuk ketiga-tiga orang cikgu kena gunakan fail yang berasingan kerana rumusannya diikut satu-satu. Rumusan inilah yang akan kita pilih dan kita
salin ke dalam file 01 underscore quality at sekolah nanti cikgu ya. Baik. Pengisian adalah seperti perkara yang berikut. Ini cikgu. Nanti saya akan sharekan, kongsikan slide ini untuk panduan semua K2 supaya memudahkan cikgu lah. Ya, cikgu akan tahulah yang mana perlu berapa pasukan pelaksana standard, cikgu hanya isi 5 saja. Okey, bagi mana-mana aspek. Okey. Pengajaran dan pembelajaran PDP isi 3 skor bagi 3 orang guru sahaja. Pengurusan panitia 2 panitia bagi mana-mana pelajaran. Pengurusan co-curriculum, kelab persatuan pilih 1, sukan pilih 1, badan uniform pilih 1 dan item lain dalam file 01 quality at sekolah tu perlu cikgu lengkapkan. Ya? Baik. Nanti kita akan tunjuklah satu persatu. Baik. Ini tarikh-tarikh penting yang telah berlangsung dan akan berlaku sepanjang model baharu SKPMG 2 quality at sekolah ini berlangsung. Okey, pengisian instrumen untuk RS21 telah pun selesai pada 25 Ogos hingga 17 September yang lepas. Ini dah berlaku. Okey, bimbingan berfokus yang sepatutnya dijadualkan pada 26 September hingga 15 Oktober ditunda kerana kita baru dibenarkan untuk bermula semula latihan-latihan itu. Sebab tu PDPR arahan daripada KPM jangan ganggu cikgu-cikgu. Jadi dilewat-lewatkan sehinggalah 17 November cikgu. Minggu lepas baru saja bimbingan berfokus kepada sekolah RS21. Okey. Dan replika 1+2 sepatutnya dijadualkan pada 17 hingga 29 Oktober. Okey, kalau kita lihat di situ dibagi masa 12 hari saja yang jadual asalnya, ya. Tapi untuk yang kali ini dah dikemas kini tarikhnya 23 hingga 30 November. Cikgu ada masa 7 hari saja dan saya mengharapkan semua GPK dan SU yang ada dapat bekerjasamalah untuk menyiapkan file-file yang telah diberikan. Tapak-tapak berikut. Tapak-tapak yang telah saya emailkan kepada semua sekolah yang terlibat. Baik. Ini kalau lihat ni cikgu, replika 1+2 ini yang asal sepatutnya, ya. Sekolah RS21 memang dua sekolah lain. Pastikan sebelum akhir tahun ini hasrat daripada KPN, hasrat daripada Jemaah Nazir. Semua sekolah 10,200 telah menggunakan instrumen SKPMG 2. Tidak-tidaknya cikgu dah tahu apa perubahan yang berlaku dalam SKPMG 2 model baharu ini, ya cikgu. Baik. Ini yang telah saya edarkan kepada semua sekolah dan surat yang dalam lampiran dan surat semalam ada. Okey, itu saja cikgu untuk penerangan secara keseluruhan lah. Baik, sebelum kita pergi ke file yang untuk ditunjukkan, ada apa-apa masalah tak cikgu? Boleh saya teruskan cikgu? Boleh teruskan insyaAllah. Boleh ya, saya teruskan ya. Tuan Haji Rusli ada nak tambah sehingga ini? Baik. Dalam file yang telah saya hantar kepada cikgu, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 file Excel 01 sehingga 06. Seperti yang saya sebutkan tadi, 01 ini yang induk. Yang ni yang perlu dihantar kepada pihak PPD, cikgu namakan nanti ya. Dan 02 ada 2 file. 02 ada 2 file untuk panitia mata pelajaran yang pertama, panitia mata pelajaran yang kedua. 2 panitia saja cikgu pilih. Okey. Untuk 03, 04, 05
setiap ini satu permainan, satu uniform, satu persatuan saja cikgu pilih. Dan kualiti 06 ini PDP 1 untuk cikgu utama, PDP 2 untuk cikgu kedua, PDP 3 untuk cikgu yang ketiga. Jadi PDP 3 orang cikgu sahaja yang perlu dibagi skor. Selebihnya tak perlu cikgu. Baik, kita pergi satu persatu borang ini. Boleh cikgu ya? Baik. Tadi yang pertama tadi, betul cikgu kan? Cikgu kena isi kekuatan. Betul? Okay, dalam fail 01 kualiti sekolah ini, cikgu lengkapkan nama sekolah, kod sekolah, nama PGB dan tarikh. Baik. Dan yang ni cikgu kena bagi kekuatan kami, artinya kekuatan sekolah lah. Okay. Okay, jenis sekolah yang ni cikgu kosongkan, tak apa. Yang bilik hitam ni cikgu kosongkan je, nanti dia terbit secara automatik. Okay. A2, aspek guru. Mempunyai bilangan guru yang mencukupi mengikut ABM sesuai dengan keperluan option, bidang kepakaran, bermotivasi tinggi dan memenuhi keperluan pengurusan dan pendidikan sekolah. Di sini cikgu boleh buat pilihan. Untuk sekolah cikgu berada di tahap mana? Penskoran yang cikgu nak buat tu. Cikgu pilih. Sama ada 90 hingga 100% memenuhi penyataan tersebut, 80 hingga 89% ke, 70 hingga 79% ke, 60 hingga 69% atau kurang daripada 60% memenuhi penyataan tersebut. Okey. Okey. Jadi kat sinilah dia akan tengok nanti, dia akan mereka pihak JNJK akan periksa cari silang dengan PPD. Betul ke bilangan guru ni tak cukup mengikut ABM? Pasal dia jawab 60 hingga 69% je. Okey, betul ke keperluan option ni tak cukup? Dia akan rujuk silang dengan PPD lah cikgu, ya. Sebab itulah yang untuk yang terbaru ni ada item kekuatan kami yang cikgu kena isi. Okey, A3 cikgu isi, A4 cikgu isi, A5 cikgu isi, A6 pun cikgu isi. Okey, kalau RS21, A8 dan A9 ini boleh dipilih. Saya dah rujuk perkara ni kepada Haji Aizam, kenapa A8 dengan A9 ni tak boleh langsung pilihan butang semua, dan beliau menyatakan okey, dalam makluman mereka mereka sedang memulihkan keadaan itulah. Tapi harap-harap pasal kita dah gunakan yang tapak yang dibagi itu, saya harapkan jangan dihantar tapak lain pula lah apabila cikgu dah selesai buat, ya. Baik. Yang ni untuk sheet kekuatan. Jadi pastikan sheet kekuatan ni cikgu isi. Boleh menanya? Dia boleh. Dekat situ ada A7 untuk asrama, hitam tu. Yeah. Bagi sekolah yang asrama tak payah isi ke? Yang ni nanti hari tu dalam RS21 artinya yang hitam tu tak perlu isi. Okey, terima kasih. Okey, ya, terima kasih Cikgu Mona. Baik, boleh cikgu? Baik, sekarang kita pergi ke butang pencapaian. Okey. Okey, butang pencapaian cikgu untuk rumusan pencapaian akademik, kurikulum, sahsiah, guru, sekolah. Okey, sekolah RS21, jam ketiga hari tu, tulis tak bahagian ni? SK jeng ketiga, ada tak? Bahagian ni diisi ke tidak? Jeng ketiga Cik Hashim lah. Cik Hashim ada tak isi bahagian ni? Macam tidak tuan, macam tidak. Ya, betul ya. Okey, jadi yang ni akan terbit secara automatik dalam sistem dia nanti. Jadi untuk yang ni kita kosongkan ini, cuma yang perlu GPK1 dapatkan makluman daripada Tuan Pengetua PGB untuk isi kekuatan, kekuatan sekolah dan juga isu perkara yang perlu ditambah baik. Dua ini pihak sekolah kena isi. Ya cikgu ya. Untuk bahagian pencapaian ni atas peratus tinggalkan, kekuatan ni harap diisilah.
Cikgu boleh tulis apa saja. Kalau mengikut Haji Aizam ni, apa saja yang perlu ditambah baik, cikgu tulis. Apa saja kekuatan yang cikgu ada di sekolah, cikgu boleh tulis. Dan mereka nak dapat feedback daripada pihak sekolah. Ya. Nanti daripada ini barulah akan rubrik yang mereka akan menyediakan rubrik yang betul untuk pihak sekolah isi. Untuk kekuatan dia apa rubriknya, isu perkara yang perlu ditambah baik apa rubriknya, nanti dia buat macam tu. Okey cikgu? Baik. Untuk sheet PPS, yang ni cikgu ya. PPS, ingat tadi kita ada berapa cikgu kena isi PPS? 5 saja, okey? 5 nama, 5 aspek saja cikgu pilih dan bagi nama. Okey? Kalau cikgu dah ambil satu ni, PGB meletakkan hala 7 sekolah secara terancang. Siapa nama siapa nama PPS-nya, cikgu bagi nama. Okey? Cikgu boleh pilih satu-satu. Okey, cikgu pilih yang ni satu nama, PGB sebagai penolong satu nama, pengurusan kewangan satu nama. Cikgu tak perlu isi semua. Yang ni pilih 5 nama saja. Dan cikgu boleh letak mana-mana aspek saja, 5. Tapi kalau cikgu rajin nak isi semua, saya tak ada masalah. Ya. Okey, kalau cikgu nak isi juga tak seronok nampak kosong-kosong, cikgu nak buat juga sampai habis, terpulang. Pihak PPD tak ada halangan untuk itu. Tapi dalam yang dia minta hanya 5 nama sahaja. Okey, yang ni sama tak dengan Cik Mas boleh isi nama yang sama ke? Boleh, tak kisah. Kalau memang dia lah memang PPS itu. Nak buat macam mana dah. Tapi kalau boleh kita janganlah semua nama PGB Suara Melayu semua. Kalau kurang dari 5? Tak boleh, nak 5. Okey, nama aspeknya begini tuan ya. Kita dah nama aspek, kita dah ambil PGB sebagai peneraju. Kalau kita nak isi 2 nama di sini pun boleh. Okey. PGB sebagai pendorong, 2 nama di sini pun boleh. Okey, pengurusan perpaduan, 2 nama di sini pun boleh dan 6 dah cikgu ya. Okey, ikut cikgu lah cikgu nak buat macam mana pun. Ya. Tapi cikgu nak buat satu-satu nama pun boleh juga. Dia hanya tetapkan 5 nama sahaja. Ini sebagai latihan untuk kita isi nanti yang sebetulnya dalam sistem yang akan diperbaharui pada tahun 2022. Okey? Boleh cikgu? Ya. 5 nama ke 5 aspek? 5 nama sahaja. Cik Mas, Yes. saya boleh tanya? Boleh. Okey, kat sini dia tengok ada untuk yang aspek pertama pasukan pelaksana standard 1 dan kepimpinan. Dan bawah tu dia ada pasukan pelaksana standard 2 pengurusan organisasi. Sama ada kita kena pilih 5 nama untuk standard 1 dan juga 5 nama untuk standard pengurusan organisasi standard 2. Okey, kalau cikgu fahamkan cikgu nak buat gitu pun boleh, tak ada masalah. Kalau cikgu nak isi PGB sebagai peneraju, cikgu dah sini 2, pendorong sini 2, pelaksana standard 2 pun boleh, tak ada ni. Tapi lebih baik setiap aspek ni ada nama lah. Satu wakil kan, ambil 1.1.1. Satu nama lah, satu. Okey, 1.3 adalah wakil sini satu, cikgu tulis. Okey, dia ada ni. Okey, macam tu. Boleh cikgu Yati? Faham ya? Sebab saya pun tengah buka dia punya ni, jadi maksudnya bila terang terus kita tengok lagi senang. Ya betul. Artinya sambil saya terang, sambil cikgu buka, cikgu akan dapat terus. Itu lagi mudah. Pengalaman RS21 buat begitu juga. Sewaktu saya terangkan, mereka buka juga file yang telah diberi, diorang dah buat turun, sama-sama buka, sama-sama buat. Okey. Okey. Jadi untuk butang gabung ini, cikgu tak perlu buat apa-apa, abaikan saja butang gabung. Okey, jadi antara banyak-banyak sheet ini Boleh yang tanya paling lagi? Boleh ya cikgu Mona. Nak ulang balik dekat tadi tu yang 5 PPS nama ke? PPS tu ya. Okey. Dia ada dekat bawah tu yang mata pelajaran tu dia termasuk dalam bilangan yang 5 tu juga ataupun yang lain pula? Betul. Termasuk dalam 5. Kalau cikgu nak pilih sini seorang pun tak apa. Boleh je. Termasuk. Oh, okey. Pasal yang ni dia termasuk dalam pengusahaan mata pelajaran cikgu kan. Okey, matematik siapa PPS dia, bahasa Malaysia siapa PPS dia pun boleh. Itu dah kira sebagai satu? Ya, itu dah kira sebagai satu. Okey, terima kasih. Okey, sama. Baik.
Okey, boleh kita teruskan? Baik. Okey, pencapaian yang tadi lah kekuatan yang ini ya. Okey, sebenarnya yang penting cikgu ya, dan untuk pengurusan ini kerana cikgu semak di sini untuk mengisi borang-borang. Cikgu boleh semak di sini sama ada fail ini, fail 01 kualiti sekolah ni lengkap atau tidak. Baik. Kalau cikgu lihat di sini ya, standard 1. Kalau cikgu lihat sini standard 1.1, 1.2, 3 sampailah 1.3.3. Ada untuk peruntukan markah di tepi ini. Artinya borang ini, borang 1.17 ini, borang 1.32 ini, borang 1.3.3 ini berada dalam fail ini juga. Fail 01 kualiti sekolah ini juga. Artinya cikgu hanya macam ni ya. Baik. Caranya cikgu tekan, klik pada nombor aspek. Ini nombor aspek 1.1.1, cikgu tekan di sini. 1.1.1 dia akan bawa cikgu pada borang ini. Borang ini 1.1.1 di bawah ini berada dalam fail 01 kualiti sekolah. Jelas cikgu? Jadi cikgu isi. Okey, bila cikgu isi, cikgu kena baca rubrik. Okey. Okey, apa yang menjadi kelainannya di sini? Kalau sekolah K2 perasan lah, ya. Apa yang lainnya di sini ya? Okey, kita tengok. Standard 1 kepimpinan penyataan standard. Pengetua guru besar PGB berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggambling dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Okey, kriteria kritikal dia, PGB bertindak sebagai peneraju, PGB menetapkan hala tuju sekolah terancang. Tindakan untuk mencapai standard, menetapkan hala tuju sekolah dengan membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas serta mengikut keperluan dan kesesuaian. Okey. Kalau cikgu buat cara cikgu lihat di sini, okey. Cikgu Yati SK Jengka Pusat 2, ada tak nampak perubahan dengan yang cikgu isi dalam portal NKRA sebelum ni? Apa yang berbeza? Sebab yang tu dia macam sikit dia punya PGB, contoh yang PGB ni menetapkan hala tuju ni, dia sikit je dia punya yang pada kolom 4 tu. Jadi pada kolom 4 kita dah boleh tengok dia lebih detail lah. Okey. Baik. Kalau cikgu perasan, terima kasih cikgu Yati ya. Kalau cikgu perasan, untuk dalam sistem kita yang lama, rubrik yang diberi ni semua kita baca ke bawah. Betul cikgu? Kita baca ke bawah, baru kita pilih punya ni ya. Kita kena baca ke bawah, tengok kanan. Baca ke bawah, tengok kanan nak pilih skor. Betul cikgu? Kita akan rasa pening. Ya kan? Kita agak rasa peningnya dah. Okay. Sekarang ni dah dipermudahkan. Kita akan baca dari kiri ke kanan. Okey. Kalau bimbingan daripada Tuan Haji Rosli, seingat saya untuk RS21 hari itu, Tuan Haji Rosli menyarankan untuk penetapan penskoran ini, cikgu baca dari skor 4. Jangan cikgu baca dari skor 0. Cikgu baca dari skor 4. Contoh, tindakan PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan membuat analisis SWOT, analisis lain yang bersesuaian. Sekolah dia tak membuat analisis SWOT ya, atau analisis lain bersesuaian secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, hal ehwal murid, keuangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan sumber pendidikan. Okey. Yang kedua, mengikut keperluan sekolah seperti latar belakang murid, sumber dan prasarana sekolah, perkembangan pendidikan semasa dan sebagainya. Dan analisis SWOT ni dibuat secara jelas. Kalau rubrik cikgu ini merangkumi untuk skor 4, cikgu letak simbol 1 pada skor 4. Simbol 1 ini cikgu sebagai kita tik lah. Mungkin dalam sistem nanti dia pilih butang kat sini ya. Tapi sebagai tahan ni dia bagi 1. Okey. Seandainya cikgu tak tulis apa-apa, akan terbit kosong di hujung ni.
Kosong di ujung ni menandakan tidak ada skor cikgu bagi untuk rubrik yang ni. Ya. Jadi artinya cikgu tak ada bagi skor untuk yang ni, untuk standard ni. Jadi artinya dia akan temu kosong. Jadi bila kosong ni cikgu tahulah tak siap lagi. Tak ada skor. Okey, itu untuk semakan. Katalah cikgu terlebih baca ni cikgu bagi 1, tiba-tiba cikgu tertekan 1 di sini juga. Ada 2 skor. Skor 4 dan skor 2 cikgu bagi. Mana satu nak pilih. Okey, jadi sistem tak boleh baca, akan timbul pangkah. Bila pangkah ada ralat, cikgu kena semak. Okey. Bila kosong artinya cikgu tak ada skor. Cikgu kena semak. Okey, itu 2 perkara yang cikgu harus ingat. Boleh cikgu? Boleh. Boleh ya. Nak tanya, kita letak markah dekat yang skor sekolah tu je kan? Ya, skor sekolah tu cikgu letak nombor 1 dekat skor mana? Skor yang bawah sekarang keluar 16 tu tak payah kan? Skor yang 16, yang mana? Bawah dia tulis dekat row 35 jumlah frekuensi aspek 1.1.14. Okey, tak payah. Yang ni dia akan terbit secara automatik cikgu. Cikgu tak payah buat apa-apa. Ya. Okey. Jadi kita tengok cikgu, kalau katakan ni kita pilih 1, yang ni 4, yang ni katalah kita pilih kat sini 1. Okey. Bila gini dah ada pangkah kan, pasal kat sini 4 dia kan. Jadi kita buang. Okey. Yang ni kita pilih 1 kat sini. Okey. Secara ni dia akan pergi 15 cikgu kan. Kalau kita nak buat samakan yang ni, cikgu pergi ke atas balik, cikgu pergi kat pengurusan 1.1.1 dah ada markah di sini 9375. Dia terbit secara automatik apabila kita lengkapkan butang-butang je. Okey. Butang 1, standard 1 ni semua fail berkaitan ada dalam fail 01 quality at sekolah ini. Dia dalam fail yang sama. Ya. Okey. Yang ni pun semua standard 2 pun dalam fail yang sama. Dia ada ni. Okey. Kalau kita lihat, standard 3.1 pengurusan kurikulum. 3.1.1 ada terbit untuk jurangan markah di sini, artinya masih lagi berada dalam fail yang sama. Kita boleh terus isilah, boleh klik je. Okey, boleh terus isi di sini maklumannya. Okey. 3.1.1. Okey, yang ni kita boleh isi. Kerana dia masih berada di sini. Okey. Tapi kalau kita pergi, kalau cikgu lihat standard 3.1.2.1 pelaksanaan mata pelajaran diusul secara profesional dan terancang. Tak ada untuk ruang ni kosong cikgu kan? Tak ada markah sini cikgu. Okey, ini bermakna untuk 3.121, 3.122, 3.123, 3.124 ini markah ini cikgu kena isi dalam fail yang lain. Fail panitia. Okey cikgu? Okey, fail panitia. Cikgu kena isi dalam fail panitia. Pasal ni kurikulum kan? Okey. Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional. Program peningkatan kualiti pengajaran diurus secara terancang. Program peningkatan murid diurus secara profesional. Bantuan geram per kapita menjadi pemasaran sistematik dan terancang. 4 aspek ini, kalau cikgu tekan ini, dah ada yang ni je. Markah ni tak ada. Tak ada rubrik kita nak isi markah. Kerana rubrik dia, standard score dia semua dalam borang yang lain. Okey, jadi masa inilah cikgu kena buka yang ini. Kualiti sekolah. Okey. Yang 2 ni cikgu ya. Cikgu tekan sini kalau kita lihat. Okey, ini. 3.121 ada di sini. 31.22 ada di sini. 3123 ada di sini. 31.4 di sini. Cikgu kena isi yang ini. Cikgu kena isi file yang ini dahulu. Okey, ingat ni ini untuk file yang pertama, file panitia yang pertama. Okey, panitia apa bagi nama. Okey, katalah cikgu pilih matematik, cikgu tulis matematik di sini. Pengurusan mata pelajaran matematik. Contoh cikgu ya. Matematik. Okey, yang ni cikgu nak bagi markah berapa? Okeylah, katakan kita ambil 1, sini 1,
Sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. Ni contoh cikgu ya. Cikgu semak di sini. Okey. Okey, semua dah tak ada merah cikgu ya. Artinya dah clear. Okey. Okey, dah clear. Cikgu pergi kat sheet rumusan untuk panitia pertama ni. Cikgu pergi kat rumusan. Cikgu ambil. Okey, yang ni. Ada keluar kat sini cikgu. Matematik. Markah dah ada sini. 75. Okey, 312 kita tak isi lagi kan? 312 ni. Okey. Jadi tekan pula 312. Okey, yang ni pun kita isi juga. Okey, katakan kat sini 1 1 1 1. Okey, dah ada 3.123. Semua file dan sheet yang ada dalam file-file ni cikgu ni isilah. Okey, 1 di sini. 1 di sini, 1 di sini. Okey, dah ada. Tak ada merah dah. Yang ni 1 1 1 1. Okey, semua dah ada. Okey, kalau cikgu tengok kat sini, semua dah ada. Matematik 75, 31.2, skor dia 75, 31.2, 100, 31.27, 3.124. Okay, yang ni yang okay. Cikgu ambil buta rumusan ni, sheet rumusan, cikgu copy. Cikgu copy. Okey. Yang ni lah yang cikgu kena pindahkan dekat borang 01 yang ini. Okey. Copy, paste value, control, pilih value. Okey, cikgu pergi kat sini. Cikgu paste value. Cikgu ambil paste value. Paste value, control alternate, paste value. Pilih value, number dan format. Okey, cikgu ikut dia. Control alternate V. Control alternate V. Cikgu pilih, dia suruh pilih apa cikgu? Value, number and format. Cikgu cari value, number and format. Cikgu tekan ini. Okey. Dah terbit dah markah cikgu untuk panitia mata pelajaran yang matematik. Cikgu buka pula mata pelajaran kedua. Cikgu isi pula macam tadi. Cikgu copy dan cikgu masukkan dalam panitia yang ini. Okey. Panitia yang kedua pun macam tu. Cikgu tekan control alternate V. Cikgu pilih value and number format, akan keluar yang ni. Dan markah cikgu ni nanti dia akan okey, rumusan ni untuk satu panitia dia cikgu ya. Saya tak buat dua-dua lah. Nanti cikgu kena buat dua lah. Jadi markah yang inilah apabila kita lihat nanti markah yang ini, dia akan pergi 75, 100, 8750, 9375 kita lihat. Sama tak dengan di markah pengurusan untuk 3.1.2.1. Okey cikgu, dah keluar di sini. Ya. 75, 100, 8750, 9375. Tadi sewaktu kita tak isi kat sini kosong cikgu, tak ada apa-apa. Okey. Jadi kalau cikgu lihat nanti dekat sheet pengurusan ini, apa sahaja macam 3.221 ni tak ada markah, ruangan markah di sini, artinya kena guna borang lain dulu. Cikgu copy, paste di borang 01 baru akan terbit markah. Begitu juga dengan standard 4. Okey, standard 4 pun begitu. Cikgu kena pilih standard 4. Okey, kalau kita lihat di sini cikgu ya. Kelab satuan cikgu isi dulu 1, badan beruniform cikgu isi dulu sini, sukan beruniform cikgu isi dulu sini. Cikgu pergi kat buta rumusan, buta sheet akhir, copy, cikgu pergi kat 01 sheet, cikgu pergi kat file 01, paste di bahagian pengurusan, paste di cikgu tekan aspek yang tersebut lah, barulah akan timbul markah di situ. Okey. Dan kalau cikgu nak jelas lagi, kalau kita lihat okey. Tengok cikgu ya, dia panitia 3 mata pelajaran dia warnakan kuning. Kelab satu warna kuning, badan uniform warna kuning, sukan permainan warna kuning. Sheetnya diwarnakan. Untuk peringatan standard 4 warna merah. Untuk menandakan bahawa
ini melibatkan borang lain. Borangnya tidak berada di dalam fail 01 kualiti sekolah. Cikgu kena guna fail yang dibagi. Dan sebab dapat rumusan, cikgu ambil, cikgu copy dan cikgu masukkan di sini. Ya, barulah akan ada di sini. Bila cikgu masukkan di sini, barulah akan ada skor. Okey, jelas cikgu? Ada apa-apa nak tanya? Kalau nak tanya, okey, rakan RS21 kita boleh boleh tolong jawab lah kalau ada ni. Mereka dah isi bahagian ni pengisian ni lebih kurang sama saja. Okey cikgu, boleh? Jadi semua sheet-sheet ni cikgu ya, cikgu tak perlu nak kontur kat sini, cikgu boleh tekan je butang kat atas ni kalau cikgu nak kembali ke pengurusan. Okey, cikgu boleh kat sini. Cikgu pilih. Okey. Kita pergi, kalau kita nak spek 1.2.2 kita tekan sini. Kita nak kembali, kita tekan je kat atas. Okey, dia kembali kepada sheet yang pengurusan. Okay, untuk permudahkan cikgu lah. Tak perlulah cikgu cari satu-satu di sini. Payah cikgu ya. Okey. Saya rasa kalau tak ada apa-apa masalah, saya rasa ke ada mana-mana sekolah RS21 ingin kongsikan pengalaman ataupun saya jemput Tuan Haji Rosli untuk sedikit bimbingan dan panduan kepada sekolah K2 kita untuk memudahkan mereka memahami pengisian skor ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cikgu. Saya cadangkan ni rakaman ni Cik Mas ada rekod ke ni? InsyaAllah saya ada rekod. Nanti saya dapat link, saya kongsikan dalam grup GPK 1 ya. Okey, terima kasih Cik Mas. Sama. Okey, ada apa-apa lagi ke? Rakan RS 21 yang lain ingin berkongsi pengalaman? Kalau saya rasa kalau tak ada masalah, saya nak berhenti di sini saja, beri masa kepada cikgu untuk run lah program yang tu. Okey. Tuan. Ya saya. SMK Tirong Jaya tak ada JPK 1 buat masa ni. Ya, saya JPK HAM sebagai menggantilah. Ya, jadi rekod yang tuan nak sharekan dalam grup JPK 1 tu, jadi saya terkecuali lah, macam mana kan? Nanti saya akan kongsikan dalam grup SPM ya. Okey, terima kasih. Grup HAM ya nanti. Terima kasih Ustaz. Encik Mas, ada soalan dalam chatting tu. Okey, Ustaz kejap ya. Okey, tak yang isi yang online dah ke? Okey, cikgu. Nombor 7 cikgu tanya ya. Yang online tu cikgu masih lagi dilanjutkan sehingga 15 Februari di peringkat JNJK. Tapi untuk peringkat PPD saya minta 1 Februari cikgu dah settle. Itu untuk yang dalam portal NKRA yang online tu cikgu. Itu kena wajib sekali saja untuk tahun 2021 untuk fasa 3 sahaja KTC. Yang tu cikgu wajib dan dilanjutkan sehingga ke 1 Februari di peringkat PPD. Yang tu wajib cikgu kena ya. Yang cikgu buat ini, yang latihan yang cikgu kena hantar 30 November ini adalah latihan untuk cikgu gunakan model baharu SKPMG 2 menjelang tahun 2022 nanti. Okey. Kalau mengikut waktu bimbingan hari tu, bimbingan yang berfokus yang pihak RS21 dan kami di PPD dijelaskan lah, dimaklumkan.
bahawa untuk kalau cikgu lihat pengisian ni dalam borang-borang yang pagi ni tak ada pun pengisian untuk evidence. Betul cikgu? Tak ada pun ruangan untuk evidence kan kalau berbanding yang lain. Betul tak Cikgu Fatah? Berbanding dengan yang lama, okay, yang dalam portal NKRA ni masih lagi cikgu kena isikan evidence untuk setiap standard. Standard 1.1.1 apa evidence dia. Standard 1.1.2 apa evidence dia. Okay, cikgu kena isi, okay, cikgu kena isi setiap standard tu cikgu kena isi evidence. Tapi saya difahamkan dalam latihan ini walaupun tak ada dinyatakan evidence, dipermudahkan untuk pada tahun hadapan setiap satu macam standard 1. Standard 1 hanya satu evidence saja untuk merangkumi 1.1, 1.2, 1.3 yang terlibat tu lah. Jadi untuk standard 1 ada satu evidence saja. Dia tak perlu sampai banyak-banyak evidence kerana pada pendapat mereka ada evidence tu redundant antara 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 kerana cikgu terpaksa berulang-ulang kali. Jadi diputuskan dalam penambahan baikan mereka akan buat untuk set up satu standard, satu ruangan evidence sahaja. Ya? Harap-harap betul lah tu. Okay. Baik. Ada apa lagi cikgu? Okey, sebelum terlupa, sebelum cikgu-cikgu beredar, harap dapat isikan borang kehadiran yang saya sertakan dalam ruangan chatting dan juga borang maklum balas perkhidmatan. Borang maklum balas perkhidmatan untuk program kita pada petang inilah. Artinya untuk bukti cikgu dah hadir dan saya dah buat penataran. Okay, saya masukkan lagi sekali. Yang tu untuk pendaftaran. Okay, dan juga mohon kerjasama untuk mengisi borang maklum balas perkhidmatan atas aktiviti yang kita langsungkan pada petang ini. Baik, Ustaz Abdul Rahim ada apa-apa tambahan? Tak ada Mas. Tak ada. Okey. Tuan Haji Rusli, sebenarnya Tuan Haji Rusli ada satu lagi program Google Meet jadi saya minta beliau kalau ada masa untuk curi-curi juga bersama kita untuk beri peluang kepada SIP kita lah untuk menyampaikan sesuatu sebagai panduan kepada kumpulan K2 ni untuk lebih jelas lagi. Okey, artinya Cikgu Faitah kata invite PKM SMK Cedok untuk siapa yang tengah dalam grup PK1 supaya tak cicik info tuan. Okey, insyaAllah. Jadi saya akan maklumkan kepada admin grup GPK1 ni untuk masukkan Cikgu Zulkifli Samah sebagai wakil GPK1 itu boleh dulu supaya tidak keciciran maklumat. Betul juga untuk cadangan Cikgu Fatah ni. Okey, dalam tindakan saya lah. Terima kasih Cikgu Fatah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Cikgu. Okey. Jadi kalau rasanya kalau tak ada apa-apa persoalan, saya harap penjelasan yang saya telah sampaikan itu jelas untuk cikgu-cikgu mula bertindak. Kerana kita ada dalam hari ini dah kita bertiga dalam 6 hari je cikgu untuk selesaikan. Okey, saya harapkan semoga Allah memudahkan segala urusan cikgu. Sekiranya sekolah K2 menghadapi sebarang masalah, saya amat-amat berharap sekolah-sekolah K2 dapat menghubungi sekolah RS21 yang telah disenaraikan untuk sama-sama saling bantu-membantu. Okey, jadi apabila kita memberitahu katanya sekolah RS21 pun dapat pengukuhan, sekolah K2 pun dapat pendedahan. Okey, boleh. Okey, bila telah siap penghantaran secara atas talian, okey, saya akan masukkan, saya akan berikan email. Okey, saya lebih suka sekolah-sekolah email kepada saya kerana email tu saya boleh simpan. Dan dalam WhatsApp ni kadang bila buka dia kadang dah penuh dia hilang cikgu Jadi saya harap dapat email lah, nanti saya bagi email untuk dalam grup GPKM dan juga dalam grup GPK1 lah. Saya akan bagi email. Cuma sebelum kita beredar, saya haraplah semua peserta pada petang ini dapat mengisi borang kehadiran
dan juga dapat mengisi borang maklum balas perkhidmatan bagi program sinergi PBD replika 1+2 model baru SKPNG 2 itu. Okey, jadi sekiranya tidak ada, saya tamatkan perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Sekolah RS21 masih sudi bersama-sama saya pada pagi ini dalam membantu kerja buat kita bersama. Dan juga terima kasih kepada Kulang K2 kerana nak tak nak pun terpaksalah menerima tugasan yang telah diberi oleh pihak JNJK kepada kita lah. Cikgu, kita sama-sama dikekang dengan waktu. Saya faham sangat kerana cikgu sekarang pun berada dalam kesibukan. Tapi cikgu atas arahan daripada pihak atasan, saya tak boleh buat apa-apa. Saya cuba anjakkan masa, itulah masa yang tidak boleh dianjak dah. Pihak JNJK kata itulah masa yang diberi oleh pihak atasan untuk mereka. Jadi sama-samalah. Okey, sama-samalah kita bekerja dan saling membantu antara sekolah RS21 dan sekolah K2. Jadi dengan itu saya sudahi penataran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak. Jumpa lagi.